Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi Ghairullah Muhammad Sallallahu Allah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala di atas kurnia nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Pada pagi ini kita sama-sama dapat kembali dalam pertemuan mingguan kita, insyaAllah. Minta maaf lah semalam tak dapat buat live, semalam ada urusan, jadi kita tangguh pada hari ini, hari Rabu. Namun insyaAllah kita akan teruskan juga dengan diskusi kitab kita pada diskusi kitab mingguan kita, Tarbiyatul Aulad fi Islam, pendidikan anak-anak adalah Islam. Alhamdulillah, dalam pertemuan yang lepas kita telah membicarakan beberapa perkara tentang pendidikan anak-anak ni yang berkaitan dengan pengukuhan sosial, kan. Kita buat refreshment kembali tentang kaedah asas pendidikan anak-anak yang kita sentuh setiap minggu ni, di mana kaedah pengukuhan ada 5 kaedah pengukuhan, iaitu pengukuhan akidah, pengukuhan rohani, pengukuhan pemikiran, pengukuhan sosial dan pengukuhan jasmani. Kita dah go through 3 pengukuhan
Yang ini pengukuhan dari sudut akidah. Kemudian pengukuhan dari sudut rohani. Lepas tu pengukuhan pemikiran. Ini dah selesai dah 3. Dan sekarang ni kita tengah berdiskusi tentang pengukuhan sosial. Di pengukuhan sosial ni ada beberapa perkara lah berkaitan dengan pengukuhan sosial ni. Kita pun dah banyak dah kita cover sebenarnya, tebal lah juga ni, beberapa buku surat 223 sampai 265 dalam 32 buku surat yang kita telah lalui berkaitan dengan pengukuhan sosial kan. Dalam pengukuhan sosial ni ada perkara yang berbentuk mendampingkan anak dengan mursyid, yang ini guru, pembimbing. Lepas tu saya pernah sentuh mendampingkan anak dengan rakan yang soleh. Ini kita dah cover minggu lepas. Dan insyaAllah pada hari ini, yang ketiga dalam pengukuhan sosial itu membiasakan anak dengan bidang dakwah dan bergaul dengan pendakwah. Jadi tajuk pada hari ini adalah membiasakan diri, membiasakan anak dengan pendakwah dan aktiviti dakwah. Bunyi macam tinggi kan. Dakwah ni, budak-budak pun kita nak cerita tentang dakwah ke? Tak cukup ke dengan hanya sekadar semayang, puasa, zakat, haji? Cukup lah tu kan. Tapi tidak tuan-tuan. Pendidikan tak sempurna dengan hanya sekadar menyentuh tentang perkara itu sahaja. Kerana apa? Kerana seperti mana yang kita semua fahami, berkaitan dengan konsep Islam itu sendiri. Di mana Islam itu bersifat menyeluruh kehidupan manusia. Dan survival Islam ini, sustainnya Islam ini, berterusan Islam ini adalah kerana dakwah. Islam dia berkembang kerana dakwah. Maka bila kita nak tanamkan benih dakwah ni? Persoalannya. Jadi dalam Tarbiyatul Aulad fi Islam, Syekh Abdul Nasir Alwan sebut, dari kecil lagi kita kena dah perkenalkan tentang dakwah, tentang pendakwah, aktiviti dakwah. Kita tengok macam mana dia punya penjelasan yang diberikan oleh Syekh Abdullah Nasir Alwan. Kita tengok muka surat 264. Bismillahirrahmanirrahim. Membiasakan anak dengan pendakwah dan aktiviti dakwah. Antara faktor utama yang membawa kepada kesempurnaan peribadi anak dari segi sosial, psikologi dan dakwah adalah melibatkan anak-anak dalam aktiviti berdakwah menegakkan kalimah Allah Subhanahu. Daripada bukan sahaja daripada anak Nabi Fatimah, tapi anak Nabi yang lain pun ada mempunyai cucu-cucu dan susu galur keturunan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Hasan dan Husain ni masa dia kecil tu kan, dia pernah bertemu dengan seorang pakcik yang salah ambil wudu. Kan. Nak dengar cerita kan? Dia tengok pakcik ni, dia salah ambil wudu, cara ambil wudu salah. Lepas tu dia pun sembang sama-sama mereka. Macam mana ni kita nak tegur pakcik ni? Ni pakcik ni tua ni. Kan kita tegur lagi takut menjatuhkan aib dia, maruah dia pula kan. Dah tu depa pun kita buat macam ni. Kita berlakon lah. Ambil wudu. Aku tengok ambil wudu tu hang buat salah macam pakcik tadi buat. Okey. Lepas tu dia pun buat macam tu lah. Dia buat macam tu. Lepas tu dia pun gaduh. Buat belakang gaduh. Lepas tu tanya pakcik tu. Pakcik ni ambil wudu macam ni. Tapi saya belajar macam ni. Pakcik tu pun tersentak lah hatinya. Ini bukan cara-cara budak ni, cucu Rasulullah ni. Dia nak tegur aku. Tapi cara dia tu. Maknanya daripada kecil lagi dia dah ada konsep dakwah. Konsep nak membetulkan kesilapan. Nak menyampaikan kebenaran. Dari kecil lagi sudah diasuh. Dan sifat tersebut akan menjadi kebiasaannya. Jadi bila nampak sesuatu kesilapan, kemungkaran, peluang untuk melakukan menyebarkan kebaikan, maka dengan sendirinya setelah dia dilatih, diasuh dari kecil, maka dia akan melaksanakan perkara tersebut. Itu budak-budak kecil.
Kan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini bertujuan memupuk semangat dakwah, sifat berani kerana benar. Dari kecil kita kena tanamkan. Dan sabar dalam diri anak. Apabila nilai-nilai, sifat-sifat ini tertanam dalam diri, mereka menjadi seperti singa yang berani menyampaikan dakwah. Tanpa takut kepada sesuatu pun. Dan tidak digugat di sebarang kejadian yang menghalang jalan dakwah. Dalam hal ini, guru pembimbing yang memiliki ciri-ciri baik seperti yang dinyatakan memainkan peranan yang penting dalam memupuk semangat dakwah, memupuk semangat jihad, bertanggungjawab dan semangat yang berterusan bagi menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih kecil lagi kita kena ajar perkara yang sedemikian. Malah guru seperti ini yang akan melatih kita menjadi tentera kebenaran dan pendakwah Islam yang menyampaikan risalah Tuhan tanpa rasa takut kepada sesiapa. Tak takut kepada sesiapa. Kan? Macam budak-budak tengok cerita apa? Papa Zola, Pipi Zola kan. Kebenaran. Tidak takut dengan apa-apa sahaja. Hanya kebenaran. Tentulah. Kena budak-budak kita layanlah juga cerita-cerita Papa Zola, Pipi Zola tu. Dan ini perkara yang kita terapkan dalam pemikiran anak-anak kita. Mereka berani dan ada kesedaran dakwah. Kan? Baguslah benda ni. Kita terapkan daripada kecil. Biar pemikiran mereka matang. Matang dengan perkara-perkara yang sedemikian. Lah ni ramai budak-budak matang. Cepat matang. Tapi matang dalam perkara-perkara yang negatif. Kan? Mengetahui sesuatu yang lebih daripada umur dia. Tapi dalam bentuk yang negatif. Yang patutnya hanya diketahui oleh orang dewasa, tapi kanak-kanak pun sekarang sudah tahu. Dan ini yang sebenarnya yang menjadi substitute, pengganti kepada perkara-perkara yang negatif tersebut. Pemikiran-pemikiran dakwah, pemikiran jihad, perjuangan, daripada kecil lagi kita kena terapkan. Kita kena tanamkan dalam minda diri anak-anak kita. Nanti tuan kita ni akan share lah beberapa tips-tips, cara-cara macam mana nak mewujudkan suasana pemikiran seumpama itu. Kan? Di sekolah pun alhamdulillah kita cuba sedarkan perkara tentang ini dengan dalam silibus-silibus, contoh dalam silibus sirah. Kan? Kita datangkan tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh perjuangan, sedarkan mereka tentang di dalam sirah Rasulullah SAW, apa perjuangan Rasulullah SAW, apa yang Nabi SAW buat menyampaikan Islam, apa halangan-halangan yang diterima oleh Rasulullah SAW. Bukankah sahabat-sahabat yang hebat, sahabat-sahabat yang unggul dalam memperjuangkan agama Allah SWT. Dia idola mereka daripada kecil. Kita kenalkan mereka kepada tokoh-tokoh Islam seumpamanya. Antara perkara yang tidak dapat dipersoalkan lagi ialah apabila seorang anak bersedia menghadapi rintangan dakwah. Selain itu, tidak dinafikan anak yang didik berdakwah sejak kecil akan membesar dengan semangat berjihad, berdakwah, memberi petunjuk dan menyelamatkan manusia. Malah semangat jihad ini tertanam dalam jiwa mereka dan menjadi adat, menjadi kebiasaan. Bunyi macam tinggi lah kan untuk budak-budak. Tapi perkara ni sebenarnya penting lah. Sebab itulah Syekh Abdul Nasir Al-Wan menyelit tentang persoalan ini dalam kitab ni. Seperti yang diketahui, kita nak jiwa anak-anak yang kental. Daripada kecil lagi kita dah perkenalkan dengan jiwa yang kental. Semangat jihad, mujahadah. Mujahadah ni, jihad ni, orang kata apa, dalam bahasa Inggeris kita panggil struggle. Maknanya dia berusaha bersungguh-sungguh. Jihad ni maknanya berusaha bersungguh-sungguh, khususnya dalam menegakkan agama Allah Ta'ala. Kalau benda ni kita terapkan, jadi dalam bidang-bidang lain pun dia akan ada elemen jihad tu. Usaha bersungguh-sungguh tu. Dalam pelajaran contohnya. Kan? Dia akan berusaha bersungguh-sungguh. Kerana dia dah belajar. Dalam Islam ada istilah jihad. Jihad maksudnya bersungguh-sungguh. Jadi dalam belajar pun dia akan berusaha bersungguh-sungguh. UPKK, kita berjihad. Kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan. 8 A, straight A semua. Kan?
UPSR pun tak ada kan, SPM lah kan. Tapi mana kata pendidikan ni ataupun dalam pelajaran ni pun ada usaha bersungguh-sungguh jihad di sana dalam aktiviti pembelajaran anak-anak kan. Bangun pagi nak pergi sekolah itu pun jihad, mujahadah. Nak bangun pagi nak mandi sejuk-sejuk kan, bangun awal dia awal pagi. Seperti yang diketahui, apabila anak mengisi masa lapang dengan kerja-kerja dakwah dan bergaul dengan orang ramai, ini bermakna kita berjaya mengurus masa lapangnya dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat kepada diri, masyarakat, umatnya, dan sekaligus kita berjaya memupuk nilai kemasyarakatan yang mampu mencungkil bakat dia menjadi seorang pendakwah yang berjaya. Persoalannya, macam mana nak mempersiapkan anak menjadi pendakwah? Apa peringkat-peringkat yang perlu dilalui untuk menjadi pendakwah yang berjaya? InsyaAllah bermula minggu ini, dan mungkin tengoklah beberapa minggu akan datang, kita cuba sentuh. InsyaAllah semuanya minggu depan ni nak balik kampung. Cuti kan? Hari Jumaat ni dah start cuti lah. Tapi insyaAllah lah, ada line kat kampung, kita online juga. InsyaAllah kita cuba istiqamah lah dengan kuliah diskusi kitab mingguan ni, insyaAllah. Semoga Allah Ta'ala mempermudahkanlah urusan kita, mempermudahkan urusan saya dan tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Peringkat-peringkat, ada 4 peringkat yang dicadangkan bagaimana untuk melahirkan pendakwah yang berjaya. Kita tengok ada 4 peringkat. Kering, kengkung, inayat tu ha. Bismillahirrahmanirrahim. Peringkat-peringkat yang perlu dilalui oleh pendakwah yang berjaya. 4 peringkat. 4 peringkat untuk menjadi seorang pendakwah yang berjaya. Yang pertama, persiapan psikologi. Yang kedua, memberi contoh. Yang ketiga, menjelaskan kelebihan berdakwah pada jalan Allah. Dan yang keempat, menjelaskan prinsip-prinsip menyampaikan dakwah. 4 peringkat yang kita perlu lalui. Yang pertama, persiapan psikologi. Apa yang persiapan psikologi tersebut? Psikologi, perasaan dia, dalaman dia perlu dipersiapkan. Dedahkan kepada anak berkenaan realiti pahit yang dilalui oleh umat Islam di seluruh dunia. Realiti ini dapat disampaikan melalui beberapa cara, iaitu menggambarkan pertembungan fahaman dalam Islam. Kita selak sirah Rasulullah SAW. Ketika mula-mula Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Rasulullah SAW, berlaku pertembungan besar. Pertembungan antara musyrikin dengan ahli tauhid. Rasulullah SAW menyuruh kepada tauhid, mentauhidkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang esa. Jangan mensyirikkan Allah. Tapi dalam masa yang sama, bertemu dengan musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy ni mempertahankan kemusyrikian dia. Kemusyrikan dia. Mempertahankan bahawa ada kuasa yang boleh diseru selain daripada Allah Ta'ala. Boleh menyeru kepada wali-wali, roh wali-wali. Boleh menyeru kepada roh nabi-nabi. Boleh menyeru kepada malaikat. Nak minta apa melalui perantaraan. Tapi Allah Ta'ala melalui lidah Nabi SAW mengajak kepada tauhid. Nak minta terus kepada Allah, tidak melalui perantaraan. Jadi bertemu pemahaman. Jadi itu zaman dulu, zaman Rasulullah SAW. Zaman sekarang ni pun ada juga fahaman-fahaman yang berpertentangan dengan Islam. Jadi kita kena gambarkan pertumbuhan fahaman. Supaya kita faham, kita pun faham, anak-anak pun faham bahawa di sana pasti akan ada pertembungan dan tak boleh nak campur. Antara baik dengan buruk tak boleh nak campur. Minyak dengan air tak boleh nak campur. Duduk sekali, kalau kacau, biarkan seketika dia akan mengasingkan diri
antara minyak dengan air. Begitulah dengan Islam dengan kejahilan, Islam dengan kemusyrikan, Islam dengan fahaman-fahaman sesat. Zaman sekarang ni lagi macam-macam fahaman. Kan? Zaman dulu Mu'tazilah, Jabariyah. Kan? Zaman sekarang ni fahaman materialisme, fahaman komunisme, fahaman liberalisme dan isma-isma lain yang sesat. Yang tak ikut Al-Quran Sunnah, itu adalah fahaman yang bertentangan. Jadi kita kena gambarkan ni. Jelaskan Islam macam ni, yang bukan Islam macam ni. Lepas tu seterusnya menjelaskan kelemahan sistem politik dan sosial dalam masyarakat Islam. Ini pun perlu dijelaskan bahawa Islam ni ada ajaran dia yang merangkumi segenap aspek kehidupan manusia, termasuklah politik dan sosial. Dan kita kena jelaskan yang mana sistem yang Islam, yang mana sistem yang bukan Islam. Menggambarkan keruntuhan akhlak dan gaya hidup bebas. Kena perkenalkan mereka bagi kesedaran bahawa secara umumnya masyarakat sekarang ni mengalami gejala keruntuhan akhlak yang jauh daripada akhlak yang mulia. Dengan pelbagai isu, gejala yang macam-macam. Kita tengok pun serabut. Tengok berita, ya Allah, macam-macam kan, serabut. Nak cerita pun tak ramah. Tuan-tuan dan perempuan tahulah sendiri. Kan, kerana kita semua cerita semua di hujung jari saja. Kan, baru-baru ni macam-macam cerita. Tangkap satu, tangkap sini. Itu yang berjaya ditangkap. Yang masih lagi bebas mengamalkan keruntuhan akhlak dan gaya hidup bebas. Dan seterusnya membongkarkan konspirasi puak salib, Yahudi, komunisme, penjajah. Yang ni kita pernah sebutlah sebelum ni kan. Bagaimana corak pemikiran manusia yang pelbagai ini, ada golongan-golongan yang memang memusuhi agama Allah SWT. Lihatlah saja apa yang berlaku pertemuan di Gaza dan Palestin. Itu yang nyata, yang kita, orang kata apa, boleh kita jadikan ini sebagai bahan perbincangan dengan anak-anak kita. Kesedaran. Kesian tengok kawan-kawan kita, anak-anak kita di Gaza. Siapa puncanya? Golongan Yahudi. Puak salib, puak Yahudi yang memang memusuhi agama Allah SWT, memusuhi orang Islam. Mereka memang benar-benar memusuhi. Bukan main-main. Betul-betulnya. Kan? Nak bunuh sebunuh-bunuhnya. Nak bom sebom-bomnya. Kan? Begitulah. Memang itulah naluri mereka sejak daripada dahulu lagi. So, dia menggambarkan sifat putus asa yang besar dalam diri kebanyakan umat Islam. Ada juga manusia-manusia umat Islam yang tidak kuat iman dia, mempunyai sifat putus asa. Jadi ini kita kena sediakan platform kefahaman ini kepada anak-anak kita. Realiti yang dilalui, yang akan dilalui oleh anak-anak ini. Mungkin kita kat 1000 kat sekolah ni, kita dalam suasana yang confined, suasana yang tertutup kan, yang kita boleh wujudkan bi'ah ataupun suasana kita sendiri. Suasana baca Quran kan, suasana sembahyang duha berjemaah, solat zuhur berjemaah, makan sama-sama, sebelum makan baca doa. Dalam kelas, sebelum mula kelas baca doa kan, dengan sahabat-sahabat yang berakhlak, dididik dengan akhlak mulia. Cikgu-cikgu pun insya-Allah lah kita jaga, cikgu pun semua dengan akhlak-akhlak yang mulia kan. Dan di luar sana, di luar daripada 1000 ni, siap sedia dengan lautan bergelora di luar sana. Okey. Ada gangguan line internet nampak ni. Sangkut-sangkut kan. Tak apa, dah sambung dah. Maknanya di luar sana tu, seumpama kita berada dalam satu pulau. Pulau yang mempunyai suasana yang begitu indah, begitu cantik di dalamnya kan. Dengan pokok-pokok, dengan buah nyok, ada pantai yang bersih. Tiba-tiba kita terpaksa keluar daripada pulau tersebut. Rupanya di luar sana macam-macam ada. Ada jerung, ada ikan paus,
ada sotong gurita, ombak yang begitu dahsyat dan hebat. Jadi kalau anak-anak ni yang berada di pulau ni tidak didedahkan suasana di luar sana, di luar lautan sana, takut-takut dia terkejut, culture shock. Dari sudut psikologi ni tidak bersedia berhadapan dengan perkara tersebut. Jadi dengan menggambarkan realiti sebenar umat Islam kepada anak, timbul rasa yakin dalam diri anak perihal kepentingan kerja-kerja dakwah sebagai satu bentuk jihad. Malah kita mempersiapkan psikologi anak untuk bergerak ke medan dakwah dengan penuh iman di dada. Itu yang nak disampaikan oleh penulis kitab ni tentang persiapan psikologi. Jadi saya rasa ini pun dah banyak dah yang kita kongsikan pada hari ini. InsyaAllah ada masa lain ketika ada peluang lain kita akan sambung lagi insya-Allah dalam perkara yang kedua, 3 dan 4 dalam peringkat-peringkat yang dilalui oleh pendakwah yang berjaya. Jadi saya buat kesimpulan sedikit. Kita recap balik tajuk kita pada hari ini, iaitu membiasakan anak dengan pendakwah dan aktiviti dakwah, yang mana Syekh Abdullah Nasir Al-Wani membawakan 4 peringkat yang perlu dilalui oleh pendakwah, iaitu persiapan psikologi yang kita dah cover hari ini. Kemudian minggu depan insya-Allah memberi contoh. Yang ketiga, memberikan kelebihan berdakwah pada jalan Allah SWT. Yang keempat, menjelaskan prinsip-prinsip menyampaikan dakwah. Jadi insya-Allah sekadar itu saja pada pagi ini. Mudah-mudahan adalah manfaat untuk diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tolong share lah perkara kebaikan ni. Mudah-mudahan ianya memberi saham yang baik untuk diri saya dan juga tuan-tuan sekalian. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisa'il muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.